Hai, Assalamualaikum, what's up everyone, Zulfikar, you are watching ZFN channel. So guys, untuk video kali ini saya akan unbox dan review TWS terbaru daripada Tranya. Basically, dia tak baru pun, dia adik-beradik, iaitu Tranya M10-B. Jadi pada mereka yang kenal Tranya ni, mesti diorang kenal Tranya M10, di mana memang base dia padu gila, peminat base memang suka model tu. Tetapi Tranya pilih untuk discontinued model tu, apa hal tak? Padahal memang demand tinggi, tapi dia pilih untuk keluarkan downgrade version of M10, iaitu M10B. Mana kekurangan dia tak ada apex, dan dia punya battery life pun dapat kurang sedikit. Walau macam mana pun, M10B ni dia tak adalah downgrade yang teruk sangat pun. Dia masih mengekalkan dynamic driver yang sama, 14.2mm, ada bass booster, dan basically sama je semua. So guys, jom layan unboxing dan review Tranya M10-B. So okay guys, ini dia packaging untuk Tranya M10-B. So basically design dia memang sama saja dengan Tranya M10. So dia ada 14.2mm graphene driver, memang besar driver ni. IPX5 waterproof rating, Type-C charging. Ada 4 microphone system, basically ada 2 microphone each side. Ada one step pairing dan easy to control. Ada button touch control itu. Okay, basically itu saja. So mari kita unbox. Okay. So okay, nampak ni dia punya charging case. Atas dia punya Type-C, Type-C cable. Ini dia punya tip je. So kita tengok dalam ni dulu. So macam biasa ada stiker user manual. Ini Type-C cable. Ini ear tips dia, ada dapat dalam 2 set lagi. So ya, macam sabun, sama macam yang sebelum ni. So Type-C port dia kat belakang. So material jenis matte finish. Okay guys, ini quick comparison dengan adik-beradik dia, Tranya T10B. Memang obviously lebih besar Tranya M10B ni. So dari segi finishing pun lebih kurang je matte finish. Dan kat tengah tu ada sedikit glossy finish lining dia tu. Dan yang bezakannya untuk T10B ni, dia bunyi LED dia ada texture sini. Untuk M10B ni tak ada. Memang ada bunyi LED light dia dekat dalam plastik itu. So kalau kau tengok ni, dia menyala, tapi dia tak ada macam texture, dia flash saja kat sini. So bila kita tengok dia punya earbuds yang lebih dekat, ini dia punya LED light dia. So dia tinggal dalam pairing mode. Bawah tu dia punya microphone. So earbuds ni nak interact by click button saja. So ni nak interact dia kat sini aja, klik, dia tak ada touch control. Kat sini dia punya 2 pin untuk charge. Nampak bentuk dia tu. So gedabak benda ni. Memang akan stick out kat telinga kita. Ini tip dia boleh dicabut, tukar. Okay guys, sekarang ni saya nak pairkan dengan saya punya smartphone. So keluarkan earbuds ni untuk ke pairing mode. So akan keluar Tranya M10. So okay, dia dah connect. So seperti yang dia kata, dia support SBC codec, tetapi bila saya turn on sini, ada AAC. So kita bernasib baik, kita still dapat good quality audio codec, iaitu AAC. So AAC ni okey sikit lah daripada SBC codec. So still good news. So okay guys, setelah saya gunakan Tranya M10-B, jadi ini saya punya review sebagai seorang first timer menggunakan M10. Sebab sebelum ni saya tak pernah guna lagi Tranya M10. So saya mulakan dengan design dan build quality. So secara armnya, dia punya design memang sebiji macam Tranya M10. Tak ada tukar apa-apa pun. Jenis big and bulky, bentuk macam sabun. Apa yang saya suka dia punya earbuds ni ialah dia punya button dia ni bukan jenis yang click button yang dekat tengah-tengah tau. So macam contoh macam Soundfit Sonic, button kat tengah. Bila kita nak macam nak interact apa, kita kena tekan dia macam menekan lagi earbuds ni ke dalam telinga. So dia akan mencocok, buatkan kita lagi tak selesa. Dan kalau yang Tranya M10-B ni, dekat belah sini kita tak perlu tekan lah. Kita macam tekan kat belah tepi ni dia punya button ni. So memang sangat user friendly dia punya interact button dia. Dan satu lagi dia punya
keselesaan earbuds ni tak ada masalah. Dia punya feeling dia macam saya guna Tranya M10-B. Satu lagi dia pun ringan juga. Cuma yalah, bezanya dia besar. Memang pakai ni memang terjojol sikit. So kita boleh flex dengan orang. Gua punya earbud besar. Dari segi build quality dia pula, bila saya compare dengan Tranya M10-B, lebih kurang saja. Cuma bagi saya lah, Tranya M10-B ni agak solid sikit. Sebab satu dia kecil, dia compact. Ni pun besar sikit. Tapi dia punya build quality dia, bagi saya okey je. Dia tak ada rasa cheap, tak ada rasa macam senang pecah ke apa. Memang okey je. Dari segi microphone dia pula, M10-B ni ada 2 mic, so each side. So total ada 4 microphone. Dan saya mengharapkan performance microphone dia okey. Tetapi bila saya dah test, microphone dia macam below average juga. Saya compare dengan Tranya M10-B. Tranya M10-B tapau microphone M10-B ni. So korang dengarlah microphone test ni. Dan saya pun ada buat sekali M10-B punya mic ni. So saya buat comparison. So korang boleh nampak macam mana performance M10-B ni. So korang nilai sendiri lah. So okay guys, cubaan microphone Tranya M10-B. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Hello, testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Hello. Hello, cubaan microphone. Testing 1, 2, 3. Cubaan microphone Tranya T10B. Cubaan microphone Tranya T10B. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Hello, testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Hello, testing 1, 2, 3. Tranya T10B. Testing 1, 2, 3. Dari segi sound quality dia pula, sound quality ni agak sukar sikit. Macam ada mixed feeling. So earbuds ni dikatakan ada SBC codec saya, tapi bila saya dah connect kat saya punya smartphone, dia ada AAC codec. Tu good news juga. So korang tak dah boring dengan SBC codec saja. So dapat AAC kira okey je. So secara surface ni, dia punya signature sound dia, it is warm, smooth. Dia macam ala-ala Tranya T10-B, tetapi Tranya T10-B ni lebih dark sound. Dia bass lebih sikit. Dia punya mix dan treble tu agak tenggelam sedikit. Tapi beza pula kat M10-B ni pula, dia punya bass sama juga, heavy bass. Tapi dia punya mix dan treble tu still present, boleh dengar. Dia tak tenggelam dek bass yang agak heavy. Tapi kadang punya signature sound dia nak kata warm and smooth, ya juga. Dan kadang-kadang certain tu bunyi dia macam V-shape juga. Tu jadi masalah earbuds. Dia punya tune dia macam ada kata problem sikit. Dari segi bass memang cukup heavy. Dia kira bumi, ada long decay dan agak rubbery sikit, macam bergetah. Dan agak madi jugalah sebab dia punya bass tu agak static. Dia tak macam rasa dynamic tau. Tapi apa yang saya suka bass dia buatkan kita rasa luas tau. Dia tak rasa kedap tau. Ada certain earbuds macam bass yang bumi, yang memang agak padu macam Soundfit Sonic yang saya try, dan juga KZ-Z3. Bass tu memang bumi, tapi dia buatkan kita rasa tak bernafas tau. Tu dia buatkan telinga kita cepat penat. Tapi ni saya dengar dengan M10-B plus pula ada bass booster, memang lagi up sikit bass. Saya dengar lagu bass yang heavy pun dengan jangka masa yang panjang, saya tak rasa penat pun. Tu yang saya suka lah bass ni. Dan satu lagi yang saya suka, dia punya bass dia tak overpowering, frequency mix dan treble. So korang still boleh enjoy frequency lain, tak bass semata-mata. Dari segi mix dan treble, saya boleh kata balance lah antara dua frequency ni. Memang ada cukup clarity dan present juga. So dia tak tenggelam. Macam saya cakap tadi, dia tak overpowering bass. Still korang boleh dengar macam vocal ke dengan treble punya sound, macam bunyi hi-hat ke cymbal ke, still boleh dengar. Tapi yang saya cerita tu baru dia punya good side lah of this earbud. Tapi kalau korang dengar the bad side of this earbud, korang mungkin akan turn down dengan M10-B ni. So downside dia yang pertama ialah dari segi volume dia memang sangat slow. Dia punya 80% dia macam dengar 50% tau. So memang tak puas lah. So dia bila dah up sikit volume, okey lah, 1% tu boleh kurang 80% dengan earbud yang saya selalu dengar. Memang kuat. Cuma bila dah up 100%, dia masalah lain pula timbul. So masalah yang keduanya ialah dia punya any sound yang dekat area upper mix dan lower treble tu, di kawasan situ, usually memang vocal macam female vocal dan high pitch vocal,
dia punya sound tu akan jadi pecah tau. Macam contoh vokal, female punya vokal, dia dah sampai ke tahap upper mid tu, suara tak akan jadi pecah, dia macam jerit tau. So memang hancur terus lagu tu. Macam contoh saya dengar lagu Mariah Carey, memang main vokal dia lagu tu, bila sampai tahap ke upper mid tu, dia dah start pecah, macam bunyi menjerit-jerit. Memang korang tak dengar langsung apa instrumen lain tau. Memang dia separation tu dah hancur terus lah. Memang tak best terus. Dan satu lagu saya dengar, Still Hard, She's Gone, tu lagu tu memang high pitch. Bila dia punya vokal dah sampai ke tahap dia tarik tu, memang pecah tu. Memang hancur lagu. Memang gitar, drum memang tak dengar langsung. Memang hancur terus lagu. Dan tambahan pula sibilance memang cukup sakit telinga dengar. Sibilance ni macam bunyi S tau. Macam contoh certain ayat tu kan pada huruf S kan, dia akan bunyi dia punya sibilance tu terlampau tinggi sangat sampai menusuk telinga tau. Tu 2 kali ganda, makin hancur lagi lah. Tetapi dari segi separation dia sebenarnya okey sebenarnya. Separation sound dia kalau kita dengar kat lower volume, dia okey, memang cukup okey jugalah. Ada layer of sound tu, kita tahu ni bunyi gitar ke, ni bunyi drama. Memang cukup okey separation dia sebenarnya. Dari segi sound station imaging dia pun bagi saya okey juga sebenarnya. Dia luas juga dan cukup precise. Dia punya feeling dia macam saya selalu dengar Tranya T10-B, tapi macam T10-B ni ada luas sikit lah. Kemungkinan besar tuning T10-B lagi bagus, sebabkan mungkin tuning ni agak kurang sikit, mungkin lah ada effect sikit. So secara overall sound quality dia bagi saya okey saja. Dari segi bass dia memang heavy, memang padu. Bass head akan suka. The only way kalau korang nak dengar lagu dengan earbuds ni, memang kena dengar volume around 50% ke 70% maksimum. Tu saja cara dia nak dengar lagu dengan aman tanpa dengar jeritan ataupun high sibilance. Tapi kan, yalah tak puas lah. Korang bayar dalam RM150, tapi ada limitation. Satu dua guys, dari segi connection dan touch control. So earbuds ni ada Bluetooth 5.0, sama dengan M10 yang sebelum ni. Dan saya tak ada isu pun dari segi connection dia. Memang solid, tak ada terputus-putus kalau kita punya source audio tu dekat. Tetapi macam biasalah, kalau kita dah jauh sikit daripada source of audio tu, ada obstacle sikit ke, ada dinding, memang akan kacau sikit. Dia just terputus-putus sikit lah. Dia tak sampai terus disconnect terus. Dari segi control button dia, macam saya cakap tadi, saya suka sebab button dia kat belah tepi, bukan kat tengah-tengah. So dia takkan kacau keselesaan kita. Dan button ni boleh control semua. Play pause boleh, next song, previous song, angkat call, reject call. Nak control volume pun boleh juga. Dari segi latency dia pula, so earbuds ni obviously tak ada gaming mode. Dan saya buat latency test, dapat dalam 80 ke 100 millisecond, which is okay je lah. Dan memang sesuai untuk korang tengok movie ke, nak stream video, memang okay. Dia tak ada sampai ke tahap tak sync langsung. Dan kalau korang nak buat main game pun boleh jugalah. Tengok pada game lah. Kalau korang nak buat main Mobile Legend, okey lagi. Tapi kalau korang boleh tahan dengan sedikit latency tu, okey lah. Tapi nak buat main game macam PUBG Mobile ke COD Mobile yang shooting, memang tak sesuai. Memang terasa sangat lah latency dia tu. Seterusnya dari segi battery life dia, so kalau compare M10-B dengan M10, memang huge downgrade sebenarnya. Yang sebelum ni M10 single use 10 jam, sekali dengan charging case 80 jam. Mantul. M10-B single use 7 jam, sekali dengan charging case 35 jam je. Okey lagi lah charging case 35 jam, tapi earbuds single use 7 jam. T10-B gelak je. Abang tak kuat. Bagi saya lah, okey lah. Dia 7 jam tu, dia still above average lah. Dia tak teruk sangat. Pengalaman penggunaan saya tak sampai lah 7 jam saya guna. Biasa saya guna pun dalam 2 jam, 3 jam, dapatlah dia turun dalam 30% lah. So okey je lah battery life dia. So okay guys, secara konklusinya, M10-B ni adakah ianya berbaloi? Jadi macam saya terangkan tadi, M10-B ni bass dia memang padu. Memang heavy bass, ada bass booster lagi. Memang cukup padu. Plus pula dengar bass lama pun tak buatkan telinga kita cepat penat. Memang shock. Memang best dengar lagu bass dengan earbuds ni. Plus pula bateri dia pun okey je lah, not bad. Dan itu saja kot kelebihan dia. Kekurangan dia saya cakap tadi, bila sound tu dicapai dekat area upper mid dan lower treble, akan jadi shouty, jadi pecah-pecah. Plus pula high sibilance, memang hancur terus.
kita dengar lagu. Tambah pula volume dia slow. Dalam 80% dengar macam 50% saja. Dan last kiranya mikrofon pula memang below average. Sepatutnya 4 mikrofon boleh bagi the best performance. Tapi T10-B pun tapau mikrofon dia. Secara keseluruhan T10-B ni tapau habis lah. Better sound quality, better battery life, better microphone. Apa yang saya boleh recommend? Angkat T10-B. Tapi kalau korang nak juga angkat M10-B ni, korang cakap tak percayalah brother ni sembang lebih, hidup M10, korang boleh singgah ke Tranya Malaysia Official di Shopee. Korang belilah kat sana, saya tekan link di description. Jadi guys, that's all for this video. I hope you guys enjoyed it. If you guys like this video, please give a thumbs up and share this video. And if you guys haven't subscribed to my YouTube channel, please do so. That would be much appreciated. And I'll see you guys in the next video. Abang tak kuat. Abang lemah. Hui.